Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili pasukan Nuraga akan memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan projek kami iaitu UOSILA. Projek ini merupakan projek KIK Prima, penyampaian perkhidmatan berkategori dalam penambahbaikan dan untuk keberhasilan kecekapan agensi. Pelibatan pihak pengurusan telah bermula daripada surat kebenaran daripada Jawatankuasa Teknikal untuk mengadakan kursus mood dalam talian, seterusnya pelantikan pasukan Nuraga untuk menjalankan projek serta pelantikan pengurus dan tenaga pengajar bagi kursus pengurusan perhubungan luar. Kemajuan projek bermula sejak Mac 2021 sehingga Jun 2021 dan signifikan projek ini terkandung di dalam fungsi utama IAB iaitu Pelan Induk Kecemerlangan IAB di bawah keberhasilan utama latihan dan pembangunan iaitu kepada OB1 lebih tertumpu kepada latihan kualiti penyampaian latihan dan kemudian dia berkait rapat dengan piagam pelanggan iaitu kualiti penyampaian latihan serta berkait juga dengan dasar Kementerian Pendidikan iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu di bawah anjakan ke-7 memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dan sejajar juga dengan dasar revolusi industri 4.0 negara iaitu dalam sektor pendidikan. Realitis ekosistem semasa negara ketika ini dilanda era pandemik COVID-19 menyebabkan pembangunan profesionalisme berterusan terganggu. Para profesional di bidang pendidikan terpaksa berhadapan dengan tugasan hakiki yang bertindan pada satu-satu masa. Jadi ini menuntut IAB untuk mengubah reka bentuk sesi latihan agar lebih menepati konteks komitmen peserta yang berada dalam kepelbagaian tahap kesediaan, kecekapan dan keberadaan. Realiti ekosistem semasa ini juga disokong daripada kajian yang kita jalankan terhadap pemimpin-pemimpin sekolah tentang penggunaan aplikasi digital mereka. Mereka bersetuju bahawa penggunaan alat aplikasi digital Google terutamanya amat sesuai dengan pembelajaran kendiri yang lebih bersifat fleksibel. Pemilihan projek bermula apabila pemerhatian kepada analisis persekitaran yang kita jalankan. Kita dapati ada 4 isu analisis SMART untuk memilih isu utama iaitu isu yang ketiga, peserta kurang berminat hadiri kursus bersemuka. Jadi, untuk mendalami isu ketiga ini, kita telah menjalankan temubual empati dan titik sakit yang ditemukan dalam temubual ini ialah peserta tidak mampu memberi tumpuan selama 6 jam dalam masa satu hari untuk bersemuka dalam talian di hadapan skrin kerana pada mereka itu adalah satu tekanan kerana mereka pada masa yang sama terpaksa menjalankan PDPR dan tugas-tugas hakiki mereka. Dan dengan itu mereka berharap agar kita ataupun pihak IAB mengadakan sesi latihan yang lebih fleksibel dalam aspek masa menjalankan pembelajaran, mengurangkan tempoh berhadapan dengan skrin. Jadi kami juga telah menjalankan satu analisis lain menggunakan 5W1H untuk mendalami punca isu ini. Maka dengan itu kami rangkumkan semua dapatan ini menjadi isu utamanya adalah peserta kurang berminat untuk hadiri kursus dan puncanya adalah kerana kaedah pembelajaran sinkronus mengurangkan minat dan tumpuan peserta dalam kursus. Bertolak daripada itu kami mensasarkan projek ini kepada 3 perkara iaitu pertama kami sasarkan tempoh masa pembelajaran sinkronus. Kami juga mensasarkan kepada bilangan aktiviti interaktif asinkronus. Daripada aktiviti ilmiah yang kompleks kami sasarkan kepada aktiviti yang santai dan mudah. Untuk tindakan penyelesaian daripada dapatan isu dan juga punca, kita telah menjana daripada aktiviti brainwriting, kita menjana beberapa idea, kemudian kita mengelaskan idea-idea tersebut dengan melalui aktiviti affinity mapping dan memilih idea yang paling relevan dan paling sesuai melalui dot voting. Ya, idea yang terpilih itu adalah sesi latihan hybrid, sinkronus dan asinkronus untuk
jadikan mood baharu kepada sesi latihan yang sedia ada. Storyboard untuk prototype ini adalah bermula daripada jadual asal kursus kami dan kami ubah suai, tetapi tidak mengubah suai secara keseluruhan objektif, cuma memetakan semula objektif itu secara taburan kepada jumlah jam bersemuka dalam talian selama 4 jam dan 2 jam lagi bersemuka dalam talian secara asinkronus. Okey, ini adalah evolusi prototype kami bermula dengan penggunaan laman Google Classroom sebagai prototype pertama. Kemudian kita beralih kepada prototype kedua iaitu Google Sites dan kemudian kita gunakan UOSILA iaitu menggunakan Wixsite. Dan untuk prototype pertama kita testing menggunakan feedback grid, capture grid yang dijalankan kepada 5 orang peserta MPQL. Mereka bersetuju bahawa GC memang penggunaannya sangat tersusun, dia berstruktur dan link yang dikongsi terus direct kepada bahan dan bahan-bahannya kemas. Namun begitu mereka berharapkan agar ada satu page yang ada menempatkan bahan-bahan yang digambarkan secara visual dan mengurangkan partition. Dan perkara-perkara ini digambarkan secara infografik dan mengurangkan teks di dalamnya. Okey. Yang kedua, untuk prototype kedua apabila kita beralih kepada Google Sites, okey, masih lagi kita menggunakan alat feedback grid, capture grid. Para peserta MBQN yang berlima ini dan mereka berpendapat Google Site ini juga kemas, menarik dan tersusun tajuk-tajuknya dan terlihat dalam satu paparan direct bahan kepada bahan aktiviti. Namun begitu mereka masih mengharapkan ada satu elemen ikon interaktif yang diletakkan di atas gambar yang menampakkan ciri-ciri santai di situ. Mengadakan produk yang terakhir ini itu menggunakan UOSILA iaitu Wix.com. Produk ini telah diperakukan oleh Google Educator Group daripada daerah Gombak dan pengerusinya adalah pengerusi yang mempengerusikan GEG Asia Pasifik yang memperlakukan bahawa UOSILA merupakan satu aplikasi Google yang menggunakan pembelajaran asinkronus. Di sini adalah bukti penggunaan. Kita telah melaksanakan kursus pengurusan perhubungan luar pada 14, 15 dan 16 Jun 2021. Keberhasilan projek ini tergambar apabila ketiga-tiga sasaran yang kita tetapkan telah berjaya diraih iaitu tempoh masa pembelajaran sinkronus. Kita sasarkan 4 jam, semuanya berlaku 4 jam. Bilangan aktiviti asinkronus daripada 1 menjadi 2. Okey, aktiviti ilmiah yang kompleks yang kepada santai yang mudah, kita kita wujudkan aktiviti UOSILA semudah CRAC dan dapatan sebenar juga di luar jangka iaitu kita dapat menjembatkan kertas, pelibatan aktiviti peserta pada tahap 5 kita dapat mengekalkan kepada tahap 4.8 dan jumlah peserta yang hadir kita sasarkan 30 tetapi kita mendapat 34 orang peserta dan perbelanjaan yang disasarkan adalah 2,400 dan kita tidak menggunakan walaupun RM1. Okey, dapatan ini adalah daripada air permohonan juga air penilaian 2021 dan impak sebenar di luar jangka pula tahap kesedaran tentang kursus juga meningkat daripada 4.72 kepada 4.8. Tahap penyampaian bermakna juga meningkat daripada 4.75 kepada 4.87. Tahap dorongan pemikiran juga dikatakan oleh para peserta telah meningkat kepada 4.85. Begitu juga dengan tahap kepuasan hati peserta telah meningkat kepada 95% berbanding dengan sebelumnya 94%. Dan di sini apa yang menarik adalah terdapat data kualitatif yang menunjukkan bahawa peserta suka dengan aktiviti kumpulan dan pengguna ICT dikatakan menarik juga pembelajaran aktif dalam talian. Sedangkan dalam sebelum ini secara bersemuka pada 2018 skala untuk tahap kepuasan pelanggan dalam penggunaan ICT hanyalah dalam 93% berbanding dengan yang terkini 96%. Ini dirujuk pada data air penilaian 2021. Di sini adalah data-data yang kita kumpulkan. Jadi ini merupakan bahan visual yang telah ada di dalam UOSILA 1 dan ini untuk hari yang kedua.
Dan ini dalam pembikinan untuk kursus seterusnya dalam kursus 5 hari. Okey. Dan potensi pengembangannya, brosur promosi dan panduan, bahan bantu belajar interaktif yang tersedia dan juga satu set interaktif yang boleh diubah suai untuk dimasukkan bahan-bahan pembelajaran di situ. Tahap replikasi pula, kita telah berusaha untuk mendaftarkannya di bawah pelindungan harta intelek, di bawah copyright. Okey, dan promosi telah dijalankan menyebarluaskan produk ini dengan perkongsian bersama Google Educator Group Gombak pada 24 Julai yang lalu dan akan membentangkannya di dalam simposium kepimpinan pembelajaran digital pada 13 September 2021 nanti. Projek ini adalah mendapati piagam pelanggan dan menyelesaikan isu serta kreatif dan berlipat tinggi. Dia mendapati PIK IAB serta memberi pulangan nilai yang terbaik. Sekian, terima kasih.